Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, dalam subjek ini berkenaan dengan GMGA 3033, Operasi Dasar Awam. Sebelum tu saya kenalkan ahli kumpulan lah. So, yang pertama saya nombor matrik 276544 Muhammad Amirul Azli bin Razali. Yang kedua 276568 Muhammad Ridwan bin Zaharuddin. Yang ketiga 276773 Muhammad Hafiz bin Muhammad. Yang keempat 276567 Muhammad Ridwan bin Muhammad Hamdan. Yang kelima 276713 Sharifah Zainab Al-Mudahar bin Syed Muhammad. Yang terakhir, yang keenam adalah 276777 Nuriyati binti Sofi. So, ini berkenaan dengan tugas kumpulan yang mana kos sara hidup semakin meningkat. So, kos sara hidup semakin meningkat telah menjadi salah satu isu utama yang membelenggu rakyat banyak negara, termasuklah negara kita Malaysia. So, peningkatan harga barang dan perkhidmatan, terutama barang keperluan asas, seringkali menjadi penyebab tekanan kepada golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Oleh itu, kerajaan perlu menggubal dasar yang berkesan untuk mengenangi isu kos sara hidup ini demi kesejahteraan rakyat dan kestabilan ekonomi negara. So, dalam ini kita akan membincangkanlah di mana matlamat hendak mencapai dalam kos sara hidup yang akan disampaikan oleh rakan-rakan saya seterusnya. Okey, terima kasih. Masalah teras kos sara hidup yang tinggi adalah masalah teras yang dihadapi oleh masyarakat adalah kos sara hidup yang semakin tinggi. Ini memberi impak besar kepada kemampuan rakyat untuk menampung pembelanjaan harian termasuk barangan keperluan asas seperti makanan, perumahan, pendidikan dan kesihatan. Kesannya banyak keluarga terutamanya di bandar-bandar besar menghadapi tekanan kewangan yang serius. Punca kos sara hidup yang tinggi, pertama, inflasi. Salah satu punca utama adalah inflasi yang menyebabkan kenaikan harga barangan dan perkhidmatan. Peningkatan harga ini tidak diiringi dengan peningkatan pendapatan menyebabkan kuasa beli rakyat semakin berkurang. Kedua, kenaikan harga barang asas. Harga barang keperluan seperti makanan, bahan api dan utiliti meningkat disebabkan oleh faktor global, gangguan bekalan dan cukai yang dikenakan oleh kerajaan. Ini meningkatkan kos hidup secara keseluruhan. Ketiga, pendapatan tidak seimbang. Contohnya, pendapatan yang tidak meningkat selaras dengan kos kehidupan menyebabkan ramai orang terkesan kadar gaji minuman yang diperkenakan masih belum mencukupi untuk menampung pembelanjaan harian yang meningkat terutamanya di bandar-bandar besar. Keempat, harga perumahan yang melambung. Kos perumahan di kawasan bandar meningkat dengan ketara menjadikannya sukar bagi golongan berpendapatan rendah dan sederhana untuk memiliki atau menyewa rumah perumahan merupakan komponen utama dalam kos sara hidup dan peningkatan harga ini memberi tekanan kewangan yang lebih besar. Memperkasa pendidikan dan kesedaran kewangan. Actually untuk topik ini kita dipecahkan kepada beberapa bahagian, antaranya pendidikan kewangan di sekolah, program kesedaran keuangan untuk golongan dewasa, penggunaan alat pengurusan kewangan digital, menggalakkan tabungan dan pelaburan. Okey, untuk elemen keempat-empat elemen ni digunakan adalah bertujuan untuk membantu mengurangkan kos sara hidup, ialah memperkasakan pendidikan dan kesedaran keuangan di kalangan rakyat. Pendidikan keuangan yang baik membantu individu untuk membuat keputusan keuangan yang lebih baik dan bijak yang dapat membantu menguruskan perbelanjaan harian yang lebih efisien. So kat sini kita boleh terdapat beberapa langkah yang digunakan, proses penggunaan produk tempatan yang dibuat oleh NGO, swasta, rakyat sendiri. Kos sara hidup dapat dikawal dengan lebih baik untuk kesejahteraan semua.
Terdapat dua kriteria utama, keberkesanan jangka panjang dan kesesuaian dengan situasi ekonomi semasa. Kedua-dua kriteria ini adalah penting untuk memastikan bahawa langkah yang diambil bukan sahaja memberi kesan positif tetapi juga dapat diterima dan dilaksanakan dengan lebih baik dalam konteks semasa. Apa yang dikatakan keberkesanan jangka panjang? Ia membantu memberi manfaat secara konsisten, mengurangkan kos sara hidup dalam jangka masa panjang. Bermakna cadangan tersebut perlu menangani punca masalah kos sara hidup secara lebih mendalam dan bukan sekadar memberi penyelesaian sementara. Kelestarian ekonomi, contoh yang kita boleh ambil adalah dari segi jangka panjang adalah meningkatkan pengeluaran penggunaan produk tempatan. Langkah ini dapat mengurangkan kebergantungan kepada barang import yang sering dipengaruhi oleh influktuasi harga global. Pengeluaran tempatan yang meningkat akan mengurangkan kos logistik dan seterusnya membawa kepada penurunan harga barangan keperluan. Sektor-sektor seperti pertanian, perkilangan industri kecil boleh diberi sokongan oleh kerajaan untuk memperluaskan kapasiti pengeluaran mereka. Dengan cara ini, produk tempatan boleh menjadikan lebih daya saing, lebih murah dan memberi manfaat berterusan kepada pengguna. Yang seterusnya, meningkatkan keupayaan keuangan individu. Selain itu, pendidikan keuangan yang berkesan juga memberi impak positif dalam jangka masa panjang. Dengan memberi pengetahuan yang lebih mengenai pengurusan keuangan, penjimatan dan pelaburan rakyat dapat menguruskan keuangan mereka dengan lebih baik dan bijak. Ini membantu mereka menghadapi cabaran kos sara hidup yang tinggi setiap masa. Kesesuaian dengan situasi ekonomi semasa, cadangan penyelesaian ini dipilih untuk sesuaikan dengan keadaan ekonomi semasa. Langkah-langkah yang dicadangkan haruslah dapat dilaksanakan dengan realistik berdasarkan kemampuan semasa negara, sektor swasta dan rakyat itu sendiri. Jika suatu cadangan ini tidak sesuai atau terlalu sukar untuk dilaksanakan dalam keadaan ekonomi semasa, ia mungkin gagal memberi impak yang diingini. Kemampuan perlaksanaan bagi meningkatkan produk tempatan, langkah ini perlu disesuaikan dengan keupayaan sektor pengeluaran domestik. Negara perlu memastikan bahawa industri tempatan mempunyai keupayaan untuk meneruskan dan mempunyai permintaan yang lebih tinggi besar tanpa menjejaskan kualiti atau harga barang itu sendiri. Yang kita boleh lihat sebagai contoh, sektor pertanian, jika teknologi dan kemudahan pengeluaran belum mencukupi, meningkatkan pengeluaran produk tempatan mungkin memerlukan masa dan sokongan keuangan yang lebih besar daripada pihak kerajaan. Oleh itu, cadangan ini perlu dinilai mengikut keadaan semasa, infrastruktur dan sumber yang ada. Keterlibatan sektor swasta dan rakyat selain daripada pelaksanaan yang diambil oleh kerajaan dalam bentuk pendidikan keuangan, kesesuaian dengan situasi ekonomi semasa juga penting dalam keadaan ekonomi yang mencabar, di mana rakyat lebih terjejas dengan kos sara hidup yang semakin meninggi. Program pendidikan keuangan perlu disesuaikan agar lebih mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Program ini dapat dijalankan secara percuma atau kos yang lebih rendah yang dikelolakan oleh kerajaan, terutama untuk golongan berpendapatan rendah B40. Kesimpulan yang kita boleh buat di sini, kriteria keberkesanan jangka panjang dan kesesuaian dengan ekonomi semasa adalah dua aspek yang sangat penting memilih cadangan penyelesaian untuk mengatasi kos sara hidup. Langkah-langkah yang berkesan dan sesuai dengan keadaan semasa dapat membantu memastikan bahawa penyelesaian yang diambil bukan sahaja dapat memberikan manfaat dalam jangka masa panjang, tetapi dia juga memberikan realistik untuk dilaksanakan. Dengan mengutamakan kedua-dua kriteria ini, kita dapat memastikan bahawa tindakan yang diambil dapat memberikan impak yang signifikan kepada masyarakat dalam membantu mengurangkan beban kos sara hidup. Sekian.